Assalamualaikum kepada Dr. Sita binti Selamat. Nama saya Siti Zulizati binti Khairul Aswad. Nombor matrik saya 16 DKA 19F1056. Saya akan membincangkan tentang slide yang telah saya sediakan, iaitu kajian kes berkaitan dengan pencemaran sungai. Pencemaran air didefinisikan sebagai perubahan yang berlaku kepada air dari segi kandungan atau warna serta sifat-sifat kimia yang disebabkan oleh pelbagai bahan pencemar dalam pelbagai bentuk seperti pepejah, cecair dan gas. Tahap kesihatan air boleh diketahui melalui fizikal, kimia dan juga biologikal. Dari segi fizikal, boleh diukur dari segi kekeruhan, warna air dan juga suhu air. Kimia pula nilai pH, sulfida dan juga ion. Biological iaitu virus dan juga protozoa. Walaupun krisis air sering dilihat dari segi masalah kuantiti air, tetapi kualiti air kini semakin dikenali sebagai faktor utama masalah air. Kita manusia dan semua hidupan di dunia ini memerlukan sumber air yang berkualiti. Tetapi jika sungai menghadapi pencemaran, itu yang perlu dikaji. Kualiti air sungai adalah faktor penentu bagi kelangsungan hidup ekosistem sungai yang sihat dan selamat, yang bergantung terutamanya pada kapasiti asimilasi sisa air. WAC adalah kemampuan semula jadi sungai untuk menahan atau mengasimilasikan sejumlah bahan pencemar tanpa merosakkan kualiti air bersih. Tapi kalau terlalu kotor atau terlalu banyak bahan pencemar yang terkandung dalam air, WAC tak boleh nak tampung. Ini boleh mengganggu homeostasis ekologi yang berlaku dan akhirnya mempengaruhi kesihatan sungai. Pengurusan kualiti air adalah penting untuk memperoleh maklumat kolektif mengenai kualiti air kerana dapat memberikan maklumat yang ringkas mengenai keseluruhan keadaan persekitaran. Secara praktikal, sukar untuk menilai kualiti air berdasarkan setiap parameter. Indeks kualiti air dari parameter penting untuk mempengaruhi bertujuan memberikan satu nilai kepada kualiti air sumber berdasarkan sistem yang punca-punca pencemaran air selalunya berpunca daripada pelepasan air dari ladang ternakan, pembuangan sampah, pembuangan sisa sampah dan juga pembuangan sisa toksik daripada kilang-kilang. Kesan pencemaran air. Kesan pencemaran air terhadap penduduk adalah kesihatan orang awam tergugat. Penduduk akan berasa tidak selesa akibat lalat yang banyak. Kalau dari segi kerajaan pula, dari segi negara, industri pelancongan terjejas sebab mungkin akan menyebabkan pelancong tidak tertarik untuk datang ke negara kita sebabkan sungai yang kotor, tempat yang kotor. Kemudian kos rawatan air meningkat. Kos rawatan air meningkat sebab dia perlu buat benda yang sama berulang kali. Contohnya macam sungai yang kotor dipulihkan, kemudian kotor balik, kemudian dipulihkan lagi. Benda tu akan meningkatkan kos rawatan air. Lokasi kajian kes ini terletak di Sungai Juru, iaitu di negeri Pulau Pinang. Iklim di negeri ini umumnya dicirikan sebagai tropika lembap dan hujan lebat bermula pada bulan September dan berakhir secara tiba-tiba sekitar bulan November. Pencemaran ini berpunca daripada kegiatan manusia. Pencemaran air disebabkan oleh pembuangan air kumbahan kepada air sungai, pelepasan air dari ladang ternakan ke sungai, berhampiran muara sungai, pembuangan air bersifat domestik daripada perindustrian. Pintu banjir yang diletakkan di saluran, pintu banjir yang terletak di saluran membengkak bahan pencemar daripada dihanyutkan ke laut kerana ia sering ditutup. Ini menghasilkan keadaan yang mengerikan pada sungai. Sepihan dan flow table dapat dilihat. Kerja-kerja penambakan tanah juga sedang berlangsung di hilir, membuka jalan untuk pembangunan di masa depan. Ini juga adalah satu punca yang menyebabkan masalah sungai. Pencemaran sungai.
Okey, saya 3 tempat telah dipilih untuk diambil sampel air, itu di muara, di tengah sungai dan juga di pinggir sungai. Okey, berdasarkan data yang ditunjukkan di slide, ini adalah hasil daripada sampel di muara, tengah sungai dan juga pinggir sungai. Okey. Tahap DO yang rendah akan menyebabkan kematian flora dan fauna ataupun hidupan akuatik di dalam sungai. Penguraian yang mana selanjutnya akan menurunkan ketersediaan tahap DO yang sudah habis. Ini akhirnya dapat mendorong ekosistem sungai dari toksik ke hipoksida dan kemudian ke keadaan anoksik. Pengurusan kualiti air adalah penting untuk memperoleh maklumat kolektif mengenai kualiti air kerana dapat memberikan maklumat yang ringkas mengenai keseluruhan keadaan persekitaran. Secara praktikal, sukar untuk menilai kualiti air berdasarkan setiap parameter. Okey, jadi diambil sampel air di 3 tempat tersebut untuk diuji dari segi fizik, kimia dan juga bio. Cara untuk menangani masalah pencemaran ini adalah dengan kaji kemampuan sungai menerima beban pencemaran. Sukar untuk mengatasi pencemaran sungai, terutamanya pembuangan sisa yang tidak dibenarkan ke dalam sungai, kerana ia boleh berlaku pada bila-bila masa meskipun dengan adanya penguatkuasaan. Sungai secara semula jadi mempunyai kebolehan menerima bahan cemar tetapi dengan kapasiti tertentu untuk mengelakkan berlaku pencemaran. Menetapkan sasaran kualiti air sungai dari segi fizikal, kimia dan juga biologikal bagi memastikan sungai yang ada tidak menurun kualitinya. Dari segi kimia